Tahukah anda bahawa di dalam Al-Quran terdapat 32 ayat yang menceritakan tentang perihal air atau laut dan 13 ayat pula di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang perihal darat. Jika dijumlahkan kedua-dua angka tersebut, maka ia akan menjadi 45 ayat. Angka 32 dan 13 tersebut masing-masing bersamaan dengan 71.11% dan 28.88%. Permukaan bumi mengandungi air dan darat. Justru berdasarkan ilmu sains, ternyata 71.11% ini terdiri daripada lautan dan 28.88% ini terdiri daripada daratan. Banyak kejadian atau fenomena laut yang telah disebutkan di dalam Al-Quran di mana ia telah dibuktikan secara jelas oleh kajian sains. Jadi, mari kita lihat satu persatu keajaiban laut tersebut. Keajaiban laut pertama, dua lautan bertemu tetapi tidak bercampur. Kisah dua laut yang bertemu tetapi tidak bercampur ini turut disebutkan di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-19 hingga ayat ke-21. Dia membiarkan dua laut mengalir, kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Kajian sains telah mengesahkan kebenaran Al-Quran ini dengan menyatakan bahawa di kawasan di mana dua lautan ini bertemu terdapat pemisah antara kedua-duanya. Di kawasan ini terdapat satu bendulan batu yang berada di dasar lautan yang disebut sebagai Kamainal Steel. Kamainal Steel ini memisahkan air antara kedua-dua lautan ini di mana kedua-duanya mempunyai suhu, kemasinan dan ketumpatan yang tersendiri apabila ia bertemu. Untuk pengetahuan anda, air laut Mediterranean mempunyai suhu yang lebih suam dan juga lebih masin, kurang tumpat berbanding air laut Atlantik. Keadaan air laut Atlantik pula adalah lebih sejuk dan kurang masin. Ini bermakna air laut Mediterranean akan berada di bawah air laut Atlantik setelah melepasi Kamainal Steel. Walaupun terdapat arus air berserta ombak yang kuat, kedua-dua lautan ini tidak pernah sesekali bercampur, bahkan tidak pernah melanggar bendulan Kamainal Steel tersebut. Keajaiban laut yang kedua. Di dalam surah At-Tur ayat 6 turut dinyatakan mengenai keajaiban laut ini. Perkataan Mas cuba maksud tanah yang berapi. Menurut ayat ini, tanah di dalam lautan mengandungi api. Ahli sains terpaksa menyelam ke dalam lautan dan masuk ke dalam tanah di bawah lautan. Oleh itu, hanya beberapa kali sahaja ahli sains dapat menyaksikan peristiwa letupan gunung berapi di bawah lautan. Selain itu, ayat ini juga turut menjelaskan struktur bumi itu sendiri. Hal ini demikian terbukti dengan teori pemisahan lantai laut iaitu sea floor spreading yang menyebabkan magma di bawah kerak bumi keluar dengan tekanan yang kuat ke permukaan di bawah laut. Justru penyejukan magma telah membentuk lapisan-lapisan yang lama kelamaan menjadi daratan atau dikenali sebagai pulau. Hal ini demikian telah membuktikan bahawa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mengetahui. Pencemaran laut mendatangkan banyak impak negatif terhadap manusia dan kehidupan yang lain. Dapat dilihat berlakunya peningkatan drastik pencemaran laut yang berasaskan plastik sejak tahun 1940-an yang kini merupakan isu begitu meruncing. Setiap tahun, puluhan ribu kehidupan marin terkorban atau cacat akibat plastik. Malah, ada kajian mendapati sekurang-kurangnya 30,000 kehidupan mati terperangkap atau tercekik. Selain itu, pencemaran sisa industri yang mengalir ke laut terutamanya di negeri-negeri perindustrian seperti Pulau Pinang, Selangor dan Johor dapat menjejaskan hidupan marin dan seterusnya sumber makanan kita dan ekonomi para nelayan-nelayan tradisional. Sebagai khalifah di muka bumi ini, kita bertanggungjawab dalam menjaga keamanan dan kedamaian alam. Dan ingatlah akan azab Allah seandainya kita mengingkari perintahnya, seperti mana yang disebut di dalam surah Al-Rum ayat ke-41. Oleh itu,
Terdapat beberapa langkah yang dapat kita lakukan, misalnya dengan memperketatkan undang-undang berkaitan pencemaran kebersihan laut. Seterusnya, mewujudkan tempat pembuangan sampah seperti memperbanyak jumlah tong sampah serta menaikkan bilangan peronda atau penjaga di persekitaran kawasan perairan tersebut. Selain itu, boleh juga kita mewujudkan kesedaran tentang keadaan laut pada tahap atau zaman kini yang kian merosot dan mengawal barang-barang yang dibawa masuk keluar sekitar tempat perairan laut ini. Dengan ini, kita dapat lihat bahawa air ataupun laut yang merangkumi 71.11% permukaan bumi merupakan anugerah Tuhan yang patut kita hargai, dan sebagai manusia, kita sepatutnya sedar akan tanggungjawab kita dan pada masa yang sama sedar bahawa bencana alam yang terjadi pada masa kini adalah disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Hal ini sama dengan firman Allah SWT dalam surah Asy-Syura ayat 30 yang bermaksud, dan musibah apa yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Maka pelbagai langkah dapat diambil bagi tujuan menjaga keamanan alam. Dalam kes ini adalah lautan daripada terus tercemar, kerana umat Islam diberi tanggungjawab yang besar untuk memelihara keamanan alam semula jadi sebagai satu kurniaan atau nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.